Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and also very good morning to all my student EHT 01. Baik pelajar, Alhamdulillah kita dah banyak bincangkan tentang chromosomal number alteration, di mana chromosomal number alteration ini melibatkan satu fenomena yang kita katakan sebagai non-disjunction. Fenomena non-disjunction ini berlaku semasa separation of homologous chromosome, iaitu ketika meiosis 1, serta dia boleh berlaku ketika separation of sister chromatid, di mana boleh berlaku semasa meiosis 2. Apabila kita sebut tentang meiosis, pastinya kita faham non-disjunction ini akan memberi kesan kepada penghasilan gametes. Baik, apabila kita nak study tentang non-disjunction ini pelajar, biasanya kita akan fokus kepada diagram seperti ini. Ini diagram dia. Kalaulah soalan tu meminta kamu menunjukkan diagram, non-disjunction boleh berlaku semasa meiosis 1. Apabila non-disjunction ni berlaku ketika meiosis 1, inilah diagram yang penting untuk kita lukis pelajar ya, iaitu a failure, kegagalan homologous chromosome to separate. Ini adalah homologous chromosome, dan homologous chromosome ini adalah berlaku separation yang normal. Namun begitu, homologous chromosome, a pair of homologous chromosome yang kedua, fail to separate. Apabila a failure of homologous chromosome to separate semasa meiosis 1 ini, kesan dia akan didapati ketika meiosis 2. Dalam meiosis 2, dia melibatkan separation of the sister chromatid. Kita dapati bahawa berlaku separation of sister chromatid yang normal, berlaku separation of sister chromatid yang normal, berlaku separation of sister chromatid yang normal. So, ini menunjukkan bilangan kromosom yang tidak seimbang. Sepatutnya 2n sama dengan 4. 1, 2, 3, 4 bakal menghasilkan gamet yang berkedudukan n sama dengan 2. Namun begitu, terdapat penghasilan gamet n sama dengan 3, iaitu addition of a kromosom n plus 1. Begitu juga penghasilan abnormal chromosome and abnormal gamete n plus 1. Begitu juga penghasilan abnormal gamete n minus 1. Formation of abnormal gamete n sama dengan n minus 1. So, n minus 1 gamete ni sepatutnya adalah 2, sekarang menjadi hanya 1. Ini adalah diagram yang penting pelajar ya. Ini adalah diagram yang penting sekiranya kamu menunjukkan non-disjunction ketika meiosis 1. So, non-disjunction ketika meiosis 1, ini diagram yang kamu kena lukis. Sekiranya soalan meminta kamu untuk menunjukkan non-disjunction ketika meiosis 2, kita harus fokus kepada diagram yang kedua ini. Ini diagram yang kedua. Untuk non-disjunction ketika meiosis 2, kita menunjukkan separation of homologous chromosome occur normally. So, a pair of homologous chromosome completely separate. Dia separate dengan elok. Namun begitu, ketika meiosis 2 berlaku a failure of sister chromatid to separate. Ni sister chromatid fail to separate. So, kromosom yang pertama, sister chromatid yang pertama separate normally, namun failure of the second sister chromatid untuk separate. Hasilnya adalah abnormal gamete n plus 1. Kromosom dia ada 3 sebanding yang sepatutnya 2, iaitu yang kedua pula abnormal gamete n minus 1, di mana kromosomnya hanya ada 1, sepatutnya normal 2. Dan untuk yang berikutnya ni adalah normal gamete, dan normal gamete n sama dengan 2. So, kita dapati bahawa berlakunya non-disjunction yang harus dibuktikan dengan gambar rajah. So, saya harap kamu faham diagram ini.
Sebab diagram ini adalah diagram yang penting untuk kita study, sama ada untuk soalan structure dan soalan esei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.